Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, malam ni sekali lagi kita bertemu di ruang majlis ilmu yang saya kira kalau ramai orang perempuan yang melihat ataupun menonton pada malam ini tak rugi, sebab kebanyakan daripada yang saya cerita ni walaupun lelaki pun banyak juga, tetapi orang perempuan lebih ramai yang menghadapi isu hormonal imbalance ataupun hormon yang tidak stabil ataupun lintang pukang, huru hara, kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak, tergantung. Okey, dan setengah orang sensitif, sikit aja dia tak balance, dia dah mula nampak dia punya gejala-gejala yang saya akan cerita 15 daripada berpuluh-puluh sebenarnya, tapi saya ambil yang top 15 sahaja sudah mencukupi. So you tolong check. Bagi mereka yang doktor dah confirm ada hormon imbalance tu, saya mengharapkan you dapat meneruskan rawatan yang rapi. Semoga anda mendapat syifa ataupun kesembuhan yang cepat dan tepat. Perkataannya tepat. Kalau salah dengan hormon ni, baik-baik you merawat atau menyembuh, you akan memudaratkan lagi. Itu yang dahsyat yang kita tak nak. So malam ni dengar elok-elok, mungkin you dapat orang kata apa, idea ataupun petua-petua yang baru. Apapun yang penting berkenaan dengan hormon ni, anda haruslah berdiscussion atau berbincang dengan doktor pakar anda. Okey, saya ulang, doktor pakar anda. Kalau yang sikit-sikit tak apa, doktor biasa pun boleh. Tapi kalau dah bertahun-tahun masih lagi hormon you huru hara, maka haruslah you jumpa dengan pakar. Boleh-boleh? Okey, right. Oh, pakar mana nak jumpa? Okey, boleh jumpa pakar OB-GYN, apa tu, obstetric dan gynecology. Okey, ada setengah orang pergi klinik yang lebih khas, klinik lelaki pun ada, klinik perempuan pun ada, klinik bahagian fertility pun ada. Okey, yang penting jumpa pakar. Baik, 75 daripada masalah yang orang selalu komplain ialah masa PMS tu, yang dipanggil premenopausal syndrome ataupun perimenopausal syndrome. Pre maksudnya sebelum, hampir setahun dua sebelum you putus haid. Tapi kalau saya kata peri, itu berarti mungkin 4-5 tahun sebelum menopausal. Setengah orang sampai 5-10 tahun sebelum menopausal pun dah ada ciri-ciri dan gejala-gejala yang mungkin anda nak dengar ni. Nombor satu, contohnya kalau you ada masalah weight gain, yang tak boleh anda explain, tak boleh anda bagi sebab kenapa berat badan meningkat secara tiba-tiba, dan dia persistent, dia susah nak turun. You diet macam mana pun dia nampak sikit je, tapi tetap balik pada yang sama. Bahkan you akan meningkat berat badan dari semasa ke semasa tanpa you boleh bagi sebab yang utama. Ini nombor satu. Nombor dua, bukan weight gain pula, weight loss. Okey, yang lebih ramai ialah yang tingkatkan berat badan, tapi yang ada juga yang weight loss, hilang berat badan tanpa you buat diet apa-apa pun. Macam mana tu? Okey, itu pun nak kena check. Dan selalunya yang ni dia persistent, maksudnya dia tak mau, dia degil. Okey, kalau dia nak turun, dia turun, dia tak mau berhenti-berhenti. Kalau dia nak naik, dia naik je tanpa dia nak stop. Itu yang jadi risau tu kan, betul tak? Setengah orang ada risau bila dia dengar masalah ni. Selalunya dia cek thyroid dia dahulu. Anda pun boleh cek thyroid dahulu, sama ada anda ada hyper ataupun hypo. Kalau naik berat badan tu selalunya hypo lah. Kalau turun berat badan selalunya hyperthyroid. Apa pun cek dengan doktor hormon thyroid anda. Kadang-kadang muka anda akan jadi puffy. Puffy tu maksudnya jadi orang kata apa, macam bulat ataupun kembung ataupun puff, macam diinjek angin pula kat kawasan muka ni. Okey, ada setengah orang yang
Seterusnya yang selalu komplain ialah masalah period. Sama ada period tu terlalu heavy ataupun tak ada period langsung pun ada. Ada setengah orang sakit sangat daripada kebiasaan you, tak pernah you sakit macam ni. Dan ada setengah orang tu sampai masalah kemandulan, maksudnya infertility. Dah cuba mendapatkan baby dah beberapa tahun pun tak dapat juga lagi. Cuba you check, mungkin ada masalah hormon juga. Okey, dan ujung-ujungnya kalau masalah period saja yang you rasa tak kebiasaannya, katakan 28 hari ataupun 30 hari, sekarang ni dia jadi irregular, sekejap 25 hari, sekejap 32 hari, atas daripada 35 hari tu you dah mula nak kena sibuk lah, kena risau sikit, faham tu? Dan period you pun tak boleh lah lebih sampai 7-8 hari, faham? Okey, itu satu isu period. Isu seterusnya, isu yang kalau you tengok diri you tu buat apa pun, kalau tidur cukup pun, tak buat kerja lebih pun, rasa letih je, lesu je. Ni salah satu daripada kemungkinan hormon anda dah terganggu. Selalunya masalah progesteron lah ni untuk wanita. Okey, dan dia selalu berlaku selepas waktu subur, maksudnya 14, 15, 20 hari ke atas tu dia dah mula. You memang tak boleh, rasa tak nak bangun daripada katil ataupun bangun daripada kursi malas you. Okey, ni selalunya ada masalah dengan hormon thyroid dan juga hormon cortisol. Okey, dan setengah orang walaupun dia belum lagi ada menopausal, dia dah ada hot flashes. Tahu hot flashes yang rasa panas, muka merah-merah, berpeluh je, tak pasal-pasal you rasa panas je badan you. Ni pun kena check juga. Dan sehinggakan otak you pun dah tak berapa boleh fokus, faham tak? You tak boleh sharp lagi dah, tak berapa tajam pemikiran you. Kadang-kadang macam-macam nak terlupa juga. Tu dia panggil brain fog. Seterusnya, kalau you rasa jantung you berdebar dan rasa debarannya tidak konsisten lah, sekejap you rasa macam cepat, sekejap you rasa, sekejap you tak rasa, ni irregular heartbeat ni kena check betul. Dan bagi mereka yang seterusnya ada masalah tiba-tiba you punya appetite ataupun selera makan mencacak naik, rasa nak makan je semua, macam you ambil steroid je, tapi padahal you tak ambil sebarang ubat apa pun. Ini kadang-kadang merupakan hormon punya problem. Dan seterusnya, apabila you ada masalah kulit pula, ni important ni. Senang sangat sekarang. Dulu tak ada pula komplain jerawat, sekarang you senang dapat jerawat. Dan ni orang panggil hormonal acne, jerawat hormon yang tak stabil, dan selalunya disebabkan oleh testosteron you dah mula kelang kabut dalam badan you. Dan kadang-kadang ada naik rambut pun, naik, orang panggil macam nampak macam bulu roma yang tebal. Ni extra hair growth ni, kalau lebih-lebihan tempat yang tak patut ada, ataupun tempat yang tak nampak dulu sekarang nampak tebal, ini hair growth ni kena jaga-jaga sikit. Selalunya kalau orang perempuan, kalau dia naik bawah-bawah dagu ni, tepi-tepi jaw ni, gaham ni, okey, you kena hati-hati. Okey, campur pula kalau you bermasalah dengan orang panggil mood swing. You punya rasa sensitif, sekejap you rasa seronok, sekejap you rasa sedih, sekejap sampai setengah tu menangis seorang diri, tak pasal-pasal, tak ada sebab. Kalau tanya kenapa menangis ni, kenapa sedih ni, tak tahu. Okey, so ini bahaya sangat lah. Okey, satu lagi masalah kebelakangan ni, you ada masalah insomnia. Tak boleh, bukan tak boleh tidur boleh, tapi you senang bangun, dan bila you bangun tu you cerah mata dan susah nak pergi tidur balik. Nampak tak? Isunya bukan isu tak boleh tidur, isunya ialah you senang bangun awal, pukul 2-3 pagi dah bangun. So
Kalau sembahyang tahajud pun dah 2-3 kali dah, you sembahyang sunat pun tak boleh lagi, tak nampak lagi nak mengantuk dan sebagainya, nak tidur pun tak boleh. Itu dia masalah hormon sebenarnya. Okey, baik, sambung. Kalau untuk wanita pula, kalau you punya payudara dah bertukar, dari segi saiz, dari segi sensitif, kadang-kadang you rasa sakit, jadi pihak suami harus faham. Kalau isteri komplain sakit ataupun ada perbezaan saiz dan sebagainya, selalunya dia membesar tanpa you sedar ataupun you heran kenapa, ni selalunya hormon tak stabil. Untuk lelaki pula, masalah mati pucuk ataupun kurang libido, ini kebiasaan hormon anda yang terganggu. Selalunya testosteron lah untuk lelaki kan. Orang perempuan tadi ada masalah dengan estrogen. Faham tu? Baik. Satu lagi ialah saya kata tadi ada brain fog kan, suka macam rasa kabur pemikiran, tapi kalau campur pula dengan suka lupa-lupa ni, itu selalunya kalau umur belum orang kata apa, tak sesuai lah untuk you dapat nyanyuk kan, katakan baru 40, 50, dah mula lupa-lupa ni, you check sebelum you kata you dah nyanyuk atau rasa Alzheimer atau dementia, lebih baik you pergi check dulu hormon, mungkin boleh betulkan balik, sebab ini ada kaitan dengan hormon yang lupa-lupa ni. Lepas tu ada orang naik rambut bahagian-bahagian yang tak pernah ada dulu, selalunya di bahagian dada, bahagian bawah-bawah dagu. Tapi yang penting sekali ialah apabila rambut luruh, gugur. Orang yang ada hormon problem, selalunya dia ada rambut yang luruh. Orang perempuan kadang-kadang dia luruh macam lelaki, dia nak jadi botak tengah-tengah tu. Yang tu yang jadi risau sangat tu kan. Faham? Okey, so hair loss ataupun kehilangan rambut ni, mula-mula rambut tu jadi lemah aja dulu, lepas tu dia senang putus atau gugur, lepas tu memang gugur betul. Okey, sambilan tu pula ada orang ada masalah GIT, masalah gastrointestinal tract. Orang yang hormon berproblem, kadang-kadang dia senang kembung. Dia senang dapat macam orang kena GERD tu, faham tak, yang sakit perut, kadang-kadang senak perut, kadang-kadang cirit, kadang-kadang sembelit, dia pelik-pelik lah. Okay? So yang penting sekali ialah dia dulu tak pernah ada masalah pencernaan, sekarang dia ada masalah digestion semua ni. Okay, seterusnya sikit lagi ya, kalau boleh you check juga dari segi you punya depresi. Ada tak sekarang ni you kemurungan yang agak ketara sangat, sampai ditegur oleh suami atau isteri, ataupun anak-anak kata, kenapa ni bu, ada salah siapa ke? Padahal tak ada salah siapa pun. Rupanya ibu dalam keadaan kemurungan yang tanpa sebab. Selalunya depression ataupun keresahan, anxiety. Anxiety dan depression adalah antara masalah hormon, gejala yang kita agak risau juga kalau berlaku, sebab tak ada sebab ni. Okay, orang tak tahu kenapa pun. Ada setengah orang tu dia tak pasal-pasal boleh bengkak-bengkak, macam nampak benjol-benjol timbul, ataupun dia punya diabetes boleh lebih meneruk, ada isu lah tu. Okay? Dan okay, itu secara menyeluruh, maksudnya secara amnya. Tapi kalau satu persatu kita ambil, sebab hormon ni dia ada jaringan. Kalau satu yang rosak ataupun bermasalah, dia selalunya berganding dengan hormon-hormon yang berkaitan atau berdekatan dengannya. Selalunya yang 4 yang musnah seperti kortisol, estrogen, thyroid dan testosteron. Ni 4 hormon yang besar-besar ni. Sehinggakan satu je yang rosak, dia boleh menyebabkan banyak gejala-gejala yang sama ada berkaitan terus dengan hormon yang bermasalah tu ataupun dengan hormon-hormon yang lain.
Contoh kalau kortisol, hormon stres tu kan, kalau you terlalu stres dah lama sangat sehingga kan dia dah lali, dah tak boleh keluar lagi dah kortisol. Kortisol ni keluar daripada mana? Daripada kelenjar atas daripada buah pinggang, namanya adrenal gland. Jadi kalau adrenal tu dah letih, lesu, sebab apa? You dah terlalu stres, dah dekat 3-14 tahun duk stres. 3 tahun lepas lagi teruk, 2-3 bulan lepas ni Along duk tunggu depan rumah pula. Masya Allah. Ini yang menyebabkan tak pasal-pasal you dapat belly fat, buncit perut, lepas tu you ada gatal kulit, alergi, alahan, tak pasal-pasal ni. Terus satu badan jadi gatal, naik diabetes, lepas tu ada blood pressure pula timbul, kolesterol pun naik, tak ada sebab, tahu-tahu naik dia. Okey, dulu tak ada pun. Okey, dan muka pun dah jadi bulat. Okey, dan kalau cek vitamin D pun tak cukup. Semua-semua ni adalah masalah kortisol. Faham tu? Sama jugalah kalau perempuan, masalah estrogen dia kalau tak balance, tak distabilkan, dia memang akan dapat depression yang dahsyat-dahsyat. Okey, sehingga kan kulit dia pun jadi cepat tua kan, dan dia dapat tadi yang saya kata apa, hot flush. Okey, dan tak boleh ingat, tak boleh tidur, dan vagina dia pun jadi kering. Ni bermasalah masa intim dengan suami dan sebagainya. Jadi macam-macam lah isu-isu yang kadang-kadang doktor pun pening kepala. Baik, kalau sekali doktor kata tak ada masalah, it's okay, you balik rehat dulu, kita jumpa lagi 2 bulan ke 3 bulan, okey. Tapi kalau dah 2-3 bulan you masih lagi ada isu yang sama, kalau doktor tu masih kata suruh rehat juga, ataupun tak mau bagi apa-apa, tak mau buat test, umpamanya darah ke, air kencing ke, air liur, kan 3 tempat ni hormon yang paling utama kita dapat tahu sama ada dia cukup tak cukup. Darah, yang penting air kencing tu very important, dan saliva. Zaman moden ni orang pakai air liur, very important untuk hormon, ya. Dan kalau dia masih lagi kata tak apa, balik rehat je, makan vitamin saja dah cukup, dan you masih lagi kemurungan, masih lagi malam tak boleh tidur, masih lagi ada apa orang panggil ruam, ada naik dah bintik-bintik, ada jerawat, semua tu tak usah. Pergi doktor yang lebih baik, yang lebih lebih pengetahuan. You maafkanlah doktor tu, you pergi doktor yang lebih berpengalaman. Sebab perkara-perkara macam ni tak boleh melawak. Dia mesti ada orang yang dah ada pengalaman. Dengar cerita you dulu elok, masalah you bermula bila, ada stres tak? Selalunya ada stres lah ni. Orang yang ada hormon imbalance ni, tak mungkin dia kosong daripada stres. Maksudnya tak mungkin dia tak ada stres langsung. Kalau ia pun dia dah lupa yang dia pernah stres dulu. Faham tu? Okey, satu lagi hormon yang perlu kita ambil perhatian ialah namanya insulin. Tahu kan insulin ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan gula. Jadi bagi mereka yang masih lagi suka gula, tak mau berhenti gula, semua hormon yang saya cerita tadi, awal tadi, you kena pegang isu insulin ni. Sebenarnya semuanya bermula daripada gula. Gula adalah punca utama kenapa hormon jadi tak balance. Asyik-asyik gula je salah. Nak buat macam mana? Dan Tuhan jadikan gula macam tu dia punya fitrahnya, sebab dia mengganggu banyak fungsi-fungsi, dan termasuklah hormon-hormon yang saya cerita malam ni. Gula jadi bila gula tinggi, insulin tinggi. Bila insulin tinggi, lama kelamaan dia tak nak dengar cakap lagi. Ingat tak? Dia jadi insulin resistant. Maksudnya bila dia dah tak mau dengar lagi, insulin nak kena keluar lagi banyak, bertebaran dalam seluruh badan. Masa itulah hormon kita pun bertaburan. Jadi masalah. So yang penting berbalik kepada asal. Sebelum doktor bagi hormon terapi ke, bagi special injection ke,
bagi pil-pil, vitamin-vitamin tertentu, itu doktor punya kerja. Tapi kita pada malam ni kena berbalik kepada asas, sebab semua ni adalah fiziologi badan. Hormon kita, kerja dia orang ialah untuk mempertahankan supaya body kita ikut rentah body yang sepatutnya. Maksudnya jangan stres-stres sangat. Kalau tidur jangan tak cukup tidur macam tu. Kalau bergerak kena bergerak badan. Makan kena cukup balance, karbohidrat, protein dan fat kan. Kena jaga semua tu. Dan karbohidrat tak boleh yang refined karbohidrat, kalau banyak sugar. Jadi semua tu diet memainkan peranan yang penting. Jadi alhamdulillah kita bermula dengan D&D diet dulu, sampai sekarang masih lagi boleh dipakai. Walaupun saya kata telur dah boleh dimasukkan pada hari-hari yang cheat day tu kan, ingat tak saya cerita semalam? Okey. Lepas tu saya minta sugar no, susu pun no bagi mereka yang masih lagi ada hormone problem. Stres kalau boleh nak kata no macam mana? Kalau dalam hidup di dunia ni, kalau orang boleh kata no stres, saya rasa dia bukan manusia. Maksudnya cuba kendalikan stres secara elok. Dan ujung-ujung sekali sleep dan pergerakan. Kena cukup tidur dan kena cukup bergerak. Saya tak katalah suruh lari maraton dan sebagainya kan, tapi cukup dulu kalau you ikut ilmu yang kita bagi, senang saja. Okey, jaga diet, jaga apa orang panggil, jangan makan gula, jangan makan susu, daging yang berat-berat, steady, pastikan tak ada stres, ataupun kurangkan stres, tidur kena mencukupi, pergerakan mencukupi, dan ujung-ujung sekali terapi Allah lah the best. Betul tak? Cuma Allah selalu mengingati kita, tak bolehlah kita cuma berdoa saja tanpa kita berusaha. Jadi ikhtiar sebaik mungkin. Kalau anda dah dapat jawapan nanti, betulkan balik elok-elok, tengok dari semasa ke semasa. Kalau dah ringan you punya isu tu, sebab hormon ni dia kadang-kadang ambil masa sedikit, sebab nak lazimkan balik supaya dia boleh stabilkan, ya. Maklum sajalah kalau you dah ada masalah ni berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya, mungkin you perlukan beberapa minggu pun, ya. Banyak sabar dan saya doakan semoga anda mendapat syifa yang terbaik. Semoga dunia anda ni bahagia, akhirat anda syurga, senyum-senyum sokmo. Dan jangan lupa yang penting sekali ialah dalam cerita hormon ni ialah let go and feel good all the time, insyaAllah. Okey, jangan lupa ada lagi ni the latest apa yang dipanggil D&D mug. Alright, nak dapatkannya cuba cek dengan admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.